Tuan-tuan dan puan-puan semua, selamat datang ke channel saya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kamu semua. Terima kasih sudah meluangkan sedikit masa pada awal hari ini untuk menonton video hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya juga meminta kerjasama Anda untuk bantu saya kembangkan lagi channel ini dengan tekan butang subscribe. Hari ini, seperti yang kita sudah sedia maklum, menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga paling menjadi buah mulut orang yaitu Zahid Hamidi yang dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Selepas Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, ramai yang berkata, ramai yang membuka mulut, terutamanya penganalisis politik. Kalau saya ditanya berkenaan dengan pendapat saya, Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, itu sudah pasti adalah satu perkara yang perlu dibuat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab Zahid Hamidi adalah kingmaker dan juga beliau adalah pengurusi Barisan Nasional, di mana Barisan Nasional adalah parti yang membantu pembentukan kerajaan perpaduan hari ini serta membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Dan sudah pasti ramai yang kata Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri adalah kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa. Betul atau tidak? Bagaimana pendapat Anda, tuan-tuan dan puan-puan? Cuba kita fikir kalau Barisan Nasional yang membantu Perikatan Nasional, adakah Muhyiddin Yassin juga yang menjadi Perdana Menteri pada ketika itu akan melantik timbalannya yaitu Zahid Hamidi? Menjadi persoalan lagi. Tapi apa komen Anda? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini satu berita daripada Malaysia Kini, penganalisis membuat kenyataan. Lantik Zahid, langkah tak popular, tapi Anwar terpaksa menurut Malaysia Kini. Satu artikel daripada Malaysia Kini. Pelantikan Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri mungkin tidak popular dalam kalangan ramai orang, tetapi ia adalah keputusan yang tidak dapat dielakkan, kata penganalisis sosiopolitik Profesor Awang Azman Awang Pawi berkata, pelantikan Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana kedudukan yang ada padanya. Jika tidak dilantik, katanya ia boleh dianggap sebagai suatu diskriminasi. Pelantikan Ahmad Zahid adalah selaras dengan konsep undang-undang, yaitu seseorang tidak dianggap bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Betul, ini saya setuju tuan-tuan dan puan-puan semua. Selagi tidak bersalah, selagi tidak dihukum, maka selagi itu beliau belum dianggap bersalah mengikut konsep undang-undang. Dan ini juga ada dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bila beliau ditanya berkenaan dengan kluster mahkamah yang bakal menjadi menteri di dalam kabinetnya sebelum pembentukan kabinet. Ini adalah konsep dalam perlembagaan dan undang-undang di negara ini, kata penganalisis tersebut. Pendapat itu turut dikongsi kepada beberapa penganalisis yang lain yang berkata sama seperti Ahmad Zahid, Perdana Menteri, Anwar Ibrahim juga berada dalam situasi memerlukan sokongan. Profesor Pengajian Asia di Universiti Tasmania, James Chin, berkata kedua-dua tokoh terbabit memang bersahabat sejak sekian lama, malahan sejak 1990-an, Ahmad Zahid dianggap sebagai anak didik Anwar. Kata Chin, memang ada ramai rakyat Malaysia, terutamanya dalam kalangan kelas pertengahan bandar, berharap Ahmad Zahid tidak diberi tempat dalam kabinet Anwar berdasarkan statusnya yang sedang berdepan 47 pertuduhan rasuah di mahkamah. Tetapi hakikatnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mempunyai banyak pilihan, baik dari sudut pribadi maupun politik. Jadi selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda? Dan bagaimana penerimaan DAP, bagaimana penerimaan amanah dan yang lain setelah Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri? Walaupun dari pihak pembangkang sudah tentu mereka akan membangkang keputusan ini. Mereka kata menteri kabinet kali ini adalah
paling teruk dalam sejarah. Paling mengecewakan dalam sejarah menurut pengurusi Perikatan Nasional. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan semua, DAP buat satu kenyataan mengejutkan. Setelah Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri, setelah Zahid dilantik Datuk Seri Anwar Ibrahim, setelah senarai menteri dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, setelah dilantik sebagai TPM, ramai buka mulut, ramai tiba-tiba bersuara tak berpuas hati dengan lantikan ini. Jadi kita menantikan respon daripada ramai orang, terutamanya daripada parti komponen dalam Pakatan Harapan. Walaupun di dalam Perikatan Nasional sudah pasti pembangkang, kerja mereka membangkang. Dan mereka membuat kenyataan bahwa menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan paling mengecewakan dalam sejarah menurut Muhyiddin Yassin, pengurus CPN. Hari ini kita mendapat satu kejutan lagi, kenyataan daripada DAP. Daripada biharian.com, keputusan pelantikan Zahid Hamidi adalah prerogatif Perdana Menteri. Kenyataan daripada DAP. DAP akhirnya membuat satu pengakuan. Mereka menghormati pelantikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain menjelaskan keputusan mengenainya adalah prerogatif Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Setiausaha Agung DAP Anthony Locke antara lain mengakui kerjasama dengan Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan perpaduan disokong sebulat suara jawatan kuasa tertinggi pusat ataupun CEC dan ahli parlimen parti itu. Beliau juga berkata, pembentukan kerajaan perpaduan tidak hanya membabitkan Ahmad Zahid secara individu, sebaliknya penyertaan Barisan Nasional sebagai gabungan. Selain menjelaskan prinsip itu difahami di semua peringkat kepimpinan DAP. Jadi kalau ada tomahan, ada tuduhan bahwa DAP tidak berpuas hati dengan lantikan Ahmad Zahid Hamidi, itu adalah tidak benar. Sebab ini kenyataan daripada DAP sendiri bahwa mereka sebulat suara setuju dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah kerajaan perpaduan yang terdiri daripada 4 gabungan, yaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS Gabungan Parti Sarawak, dan GRS Gabungan Rakyat Sabah, dan pelbagai parti lain. Justru dalam konteks kerajaan perpaduan, namanya pun kerajaan perpaduan, apabila bergabung dan bentuk kerajaan, ada prinsip yang mesti dipatuhi. Siapa yang mewakili gabungan mereka, itu perlu ada persetujuan daripada gabungan terbabit, dan ia adalah perbincangan antara gabungan itu dengan Perdana Menteri. Kita perlu ada persefahaman mengenai prinsip ini. Sekiranya tidak menghormatinya, maka gabungan ini tidak akan berjaya dibentuk. Betul. Jadi apa guna pengurusi Barisan Nasional Zahid Hamidi telah membawa kerusi-kerusi parlimennya, kerusi yang menang di parlimen BN untuk membantu kerajaan perpaduan pada hari ini? Apa gunanya jika tidak ada yang diberikan kepada Zahid Hamidi, kepada pengurusi Barisan Nasional?